KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya tahu suara saya seperti Anwar Zain. Ya, sabar. Jangan kecam saya kerana hari ini kita nak belajar subjek pendidikan muzik bagi tingkatan 4 modul 2. Yes, kepada anda semua yang mengambil subjek ini, sila stay tune bersama dengan saya selama 1 jam ini secara langsung di Didik TV. Yo, okey. Baik, saya pasti anda semua macam tertanya kan, siapakah yang akan mengajar pendidikan muzik kita pada hari ini? Adakah Datuk Syafinas ataupun Tok Ram? Kan nak tahu siapa cikgu yang akan mengajar kita pada petang ini? Let's go. Ke arah mencari keredaannya. Itulah kata-kata semangat daripada cikgu ini. Siapakah cikgu itu? Ini dia. Assalamualaikum Cikgu Mazni. Apa khabar? Khabar baik. Ini cikgu yang akan mengajar pendidikan muzik kita pada petang ini. Cikgu, ada orang menaikkan kepada saya, cikgu, yang katanya Cikgu Wan Mazi ini yang mengajar di SMK Bandar Baru Sentul. Ya, Orang kata pandai menyanyi, betul ke cikgu? Janganlah. Setiap cikgu ada kemahiran dia yang tersendiri. Nampak dia. Kalau macam tu cikgu, sikitlah cikgu, sikit je nyanyi lagu raya cikgu, lagu raya sikit tadi je. Dah sedap dah nyanyi kan. Tak boleh cikgu Okey. Saya nyanyi okey? Okey lah tu. Nampak. Okey cikgu, tak apa. Bagus. Okey cikgu, saya tanya kepada cikgu lah kan mengenai pendidikan muzik. Kita tahu sebelum ini formatnya ramai yang nak tahu KBSM. Dan sekarang ini dia balik kepada KSSM. Apa pendapat cikgu sendiri? Adakah modul dia banyak berubah ataupun sebenarnya dia tak banyak sangat lah, dia orang kata menyenangkan lagi pelajar-pelajar sekarang ni? Apa pendapat cikgu? Okey, ikutkan sekarang ni 50% lebih senang daripada sebelumnya. 50% lagi senang daripada sebelumnya? Kalau tak teruskan, ya Allah, ruginya pelajar-pelajar. Okey, dan kita tahu ini sangat. dan kita tahu ini merupakan subjek elektif cikgu. Elektif. Okey, baik cikgu, sebelum kita nak tanya pandangan pelajar mengenai subjek ini, kita nak minta cikgu untuk ke sini cikgu, untuk kita melakukan protokol kesihatan. Silakan cikgu. Yap, kami di Didik TV ini melakukan protokol kesihatan seperti menjaga jarak 1 meter, sentiasa makan pelitup muka dan juga ini mencuci tangan dengan hand sanitizer. Jadi cikgu, terlebih dahulu silakan menggunakan hand sanitizer cikgu. Alright. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Okey, kita cuci sehinggalah bersih. Dan selepas itu, cikgu, untuk kita memberikan keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar, kita boleh buka kita punya pelitup muka ini. Boleh buka. Dan letakkan di tempat yang selamat dan bersih seperti ini. Cikgu ada ziplock, cikgu boleh letak kat situ. Dan saya boleh letakkan di dalam saya punya blazer sendirilah. Okey, baik, boleh cikgu. Okey, kita dah tahu dah guru cikgu kan, siapa yang mengajar pada hari ini, dan juga kita sebenarnya nak tahu siapa sekolah pilihan hari ini. Tapi sebelum itu kita nak tahu juga pandangan pelajar tentang subjek ini. Ada kata yang senang, ada yang kata macam aduh susah sikit lah. Nak tahu? Jom kita tengok dan kita berhenti rehat seterusnya. Let's go. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad, calon SPM 2021. Saya mengambil subjek pendidikan muzik sebagai subjek tambahan saya. Untuk mempelajari subjek ini, kita perlulah mempunyai komitmen serta minat kerana ianya bukan subjek yang mudah. Terdapat pelbagai cabaran yang ada di dalam subjek ini. Salah satunya adalah skill, kerana kita perlu mengingati not-not serta tanda nada yang terdapat di dalam skill. Dengan bantuan guru serta formulanya, kita dapat menjawabnya dengan mudah. Jadi, semoga berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Ulfa binti Wan Rizal, bersekolah di SMK Bandar Baru Sentul. Saya mengambil mata pelajaran muzik SPM 2021. Antara sebab saya meminati mata pelajaran muzik kerana ia adalah salah satu cita-cita saya untuk menjadi seorang pemuzik pada masa yang akan datang. Antara salah satu bahagian kegemaran saya ialah pitch pada clef treble. Manakala bahagian yang sukar untuk saya memahami adalah pitch pada clef
best. Assalamualaikum, nama saya Nur Ain Natasha binti Muhammad Zani. Saya merupakan calon SPM 2021. Bagi saya, muzik adalah subjek yang senang diskor sepanjang saya belajar di sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Ini kerana pelajar yang mengambil muzik akan diajar dengan baik oleh guru-guru yang mengajar muzik. Tetapi tidak ramai yang mengambil subjek ini kerana dikira subjek yang tidak penting atau disebut elektif. Hari ini saya akan membentangkan tentang not yang ada pada clef bass dan clef treble. So, kita akan mula dengan clef treble. So, setiap bar akan mempunyai 5 baris dan 4 ruang. Okey. Di dalam baris ada not E, G, B, D dan F. Manakala di dalam ruang ada F, A, C, E. Untuk memudahkan pelajar menghafal not yang ada pada clef treble ialah dengan meletakkan satu perkataan. Contohnya, emak gosok baju dengan fab untuk E, G, B, D, F. Manakala F, A, C, E untuk face. Terus sambung je. Seterusnya, kita akan pergi kepada clef F atau dikenali sebagai clef bass. Clef bass dia naikkan 2 not seperti tak clef treble bermula dengan E, manakala clef bass bermula dengan Z. Not yang ada di dalam baris ialah G, B, D, F, E, manakala yang ada di ruang ialah A, C, E, G. Clef bass juga akan menggunakan satu perkataan untuk memudahkan pelajar menghafal not yang ada di clef bass. Di clef bass ini kita akan menggunakan perkataan bahasa Inggeris. Contohnya, good boy do fine always untuk G, B, D, F, A yang ada di dalam baris. Manakala yang di ruang pula, all cows eat grass untuk yang ada di ruang seperti A, C, E, G. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kepada anda, ingat sila patuhi segala SOP. Okey, baik. Dan sekarang ini kita nak tahu siapa pula sekolah pilihan hari ini. Katanya, ini adik-adik kita ni daripada SMK Bandar Baru Sentul dan mereka ini pemain angklung. Angklung tak tahu apa? Hayya, ini kita nak tunjuk kepada mereka. Assalamualaikum. Apa khabar? Adik-adik kita daripada sekolah pilihan hari ini. Ini dia. On mic guys. Okey, kita perkenalkan satu persatu. Mula daripada Aini. Aini, kenalkan diri awak. Hai, nama saya Aini Razida binti Rudiansyah dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Okey, nama Instagram dan TikTok. Okey, seterusnya Hazim. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azim bin Muhammad daripada sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Alright, dan seterusnya Hani Nabila. Hani Nabila? Hello. Hai, nama saya Hai Nabila binti Salim dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Okey, awak dekat dengan TV ke? Awak belajar sebelah TV ke tu? Yelah tu. Ada macam, pelanggan pula. Dengar pula. Okey, seterusnya. Ini dia yang memakai headphone colour biru. Idlan. Hai, saya Khairul Izlan dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Okey, dan seterusnya? Hai, saya Muhammad Fakhrul Fahmi bin Lokman, pelajar tingkatan 5 Pendidikan Muzik SMK Bandar Baru Sentul. Cantik. Dan terakhir sekali, siapa tu namanya? Hai, nama saya Siti Ulfa binti Warnizal dari sekolah SMK Bandar Baru Sentul. Alright, nampaknya katanya awak yang paling famous dalam kelas kan Siti? Betul ke?
Boleh lah. Okey, Siti boleh tak saya nak buat satu request sebab ini satu Malaysia nantikan suara awak ni Siti, boleh ke nyanyi lagu raya sikit je Siti? Sebab kalau awak nyanyi lagu raya awak boleh keluar daripada Zoom kelas ni lah. Online kelas ni. Zoom kelas. Sikit lah. Siapa yang pandai menyanyi cikgu? Tu yang kuning tu. Baju kuning? Tu yang background kuning. Oh, yang background kuning. Hani Nabila nyanyilah sikit lagu raya sikit sahaja. Ya. Nyanyi sikit lagu raya. Berlalulah sudah Ramadan. Berpuasa. Itu je. Sikit sangat. Oh yelah, kita pun minta sikit kan. Okey, nampak tak cikgu? Ini saya tahu cikgu, orang kata sampai pukul 5 ni mesti semua macam, oi ni mesti best sebab pelajar pun semua sporting. Okey, jadi kita nampak pelajar-pelajar pun dah bersedia, cikgu pun dah bersedia dan saya pasti anda pelajar-pelajar di rumah pun dah bersedia. Jadi tanpa membuang masa lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita pendidikan muzik kita pada hari ini. Let's go, cikgu. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Macam biasalah nama cikgu Wak Mazni. Okey, pada hari ini rasanya segmen yang sangat penting pada pelajar-pelajar. Cikgu nak bagi pendedahan tentang pada pelajar SPM tentang apa tu. Okey, cikgu akan bagi pendedahan tentang Kertas Pendidikan Muzik 2621 dengan lebih mendalam lagi. Okey. Berkenaan dengan apa yang anda semua nak perlu belajar. Begitu juga panduan untuk sesiapa saja, ya, panduan untuk apa yang perlu belajar. Kemudian kita pergi pada topik pada hari ini dan cikgu akan bagi contoh soalan bagi topik note dalam clef bass dan juga scale untuk tingkatan 4. Okey, kita ulang imbas kembali ya. Yeah. So pendidikan muzik SPM 2621 ada 2 paper. Ya, penekanan sekali lagi lah. Ada paper 1, paper 2. Paper 1 daripada 2 jam setengah sekarang dah jadi 1 jam setengah. Oi. Okey, 50% lebih mudah. Dan paper 2 kalau dulu dimasukkan di dalam peperiksaan, tetapi pemberatannya bukanlah sampai 50%, tetapi sekarang dah jadi 50% dan bukannya suruh nyanyi seorang-seorang, bernyanyi dalam kumpulan dan juga bermain alat muzik dalam kumpulan. Ensemble orang panggil cikgu Yes, takkan itu pun tak boleh. Nampak. Cikgu oyak marah dah. Gano ni. Takkan itu pun tak boleh buat. Cikgu dah pelajar semua. Semuanya secara assemble. Tak ada lagi sesuka seperti yang sebelum ini. Yeah. Okay, next. Okay, ini biasalah kita beritahu soalan A ni struktur. I tanya you jawab, saya tanya you jawab. Itulah struktur esei. Okay, ini ciptaan. Beri penekanan sekali lagi ya. 30% yang pertama, kita kan belajar notasi muzik. Kita ada irama, kita ada melodi, kita ada harmoni, kita ada terminologi muzik. So ini yang akan menyumbang kepada 30%. Tak kisahlah nanti LPM akan keluarkan irama ke, melodi ke, harmoni ke, terminologi ke. Tetapi sebenarnya bukan ada pemberatan ya. Bukan ini 10%, ini 10%. Tetapi keseluruhan ni menjadi 30%. Menyumbang kepada 30%. Hanya 4 topik sahaja. Azim, boleh tak kalau irama tu, apa sebenarnya kita belajar Azim? Azim? Kalau irama kita belajar tentang meter dan juga not dan tanda rehat. Okey. Meter tanda rehat lagi satu. Ada 2 benda. Meter betul-betul. Cikgu nak meter piak ni. Dan kau salah. Nilai betul-betul. Satu ialah nilai not dan tanda rehat, yang kedua ialah meter. Ini adalah separuh lebih senang daripada yang lama. KBSM. KBSM ada ada rentak. Okey, ada rentak. Dia ada kat situ ada rentak 3. Dia ada banyak lagi elemen kat situ. Kemudian melodi pun sama. Melodi, siapa boleh beritahu cikgu apa yang termasuk dalam melodi yang kita kena fokus cikgu, sekarang? saya boleh jawab melodi ada apa? Apa dia? Melodi ada awalan syari dan juga janani. Ya Allah, ya Tuanku, pandai sangat tadi. Betul kan cikgu? Salah. Oh, salah. Apa cuba kesiar dekat Abah. Cuba betulkan kesiar kat Abah Akmal ni. Apa dia? Siapa tahu? Siapa boleh betulkan? Apa dia? Di bawah melodi kita belajar apa? Yang hari ni kita nak belajar 2 benda juga. Apa dia? Siapa? Siapa boleh jawab?
Orang sama pun boleh. Hazim nak jawab pun boleh, Hazim. Kan SPM, takkan lupa. Aspek bawah melodi, kita belajar. Belajar tentang pitch. Tak Kak Azim je, yang lain mana? Yang lain dah. Yang Kita lain belajar mana pitch ni? dan juga scale. Okey, ini cikgu nak cakap banyak topik sebelum ni. Ya. Kita ada jeda, kita ada ornament. Sekarang semua dah hilang, tinggal 2 je. Pitch dan juga scale. Takkan itu pun tak boleh buat. Nak 1000 daya, tak nak 1000 daya, terpulang pada diri sendiri. Okey, sebenarnya cikgu nak cakapnya, semuanya senang 50% daripada sebelum ni. Baik. Okey. Alright. Ini dia. Kalau nak study, nak fokus apa? Kalau nak exam ke, ujian ke, kalau SPM, ini dia. Ini yang kena cover. Ini kena cover. Kalau note dan tanda rehat di bawah konsep irama, ini sahaja yang pelajar baca. Ya, yang pelajar belajar. Dan sekiranya meter, kalau dulu banyak sangat meter yang perlu dipelajari, sekarang ni tinggal, kat sini ada masalah. Boleh cikgu? Okey, kat sini cuma tinggal 24, 44 dan meter yang tak lazim 2 sahaja yang perlu dipelajari. So, ini untuk makluman semua sekali termasuk guru-guru. Ini saja skop yang perlu calon SPM fokus. Ya, untuk tajuk irama. Kemudian kita ada tajuk melodi untuk note dan scale. Ini sahaja yang perlu cikgu fokus, iaitu sehingga 2 garis leja di clef treble dan clef bass, dan juga untuk scale daripada 5 sharp 5 flat tinggal 3 sharp 3 flat saja. Cikgu fokus ini, pelajar fokus yang ini saja untuk persediaan SPM. Okey. Seterusnya untuk harmoni, kalau dulu kita ada cadence, kita ada pembalikan pertama, chord tak payah fikir banyak-banyak. Satu benda je, iaitu chord primer dalam kedudukan perdu. Chord primer dalam kedudukan perdu. Minta maaf lah garang sikit. Sebab nak beri penekanan, minta maaf. Jangan cikgu takut, garang cikgu kok. Lagi-lagi ni, cikgu garang dengan Fakrul Fahmi ni, cikgu. Okey, ingat. Chord primer, finger 3 sharp, 3 flat. Ini je lah. Ini saja yang perlu dipelajari. Ya. Okey, seterusnya, terminologi muzik dan simbol, kita ada dynamic atau ekspresi, tempo dan simbol. Ini sahaja. Rasanya macam berapa line je nak belajar muzik untuk SPM. Dibanding dengan buku tab punya lah tebal lagi. Maksudnya subjek-subjek lain, takkanlah ini pun tak boleh buat untuk mendapatkan A. Ini sebenarnya cikgu nak bagi motivasi kepada semua calon kat luar sana. Senangnya untuk skor A plus muzik. Ya, cikgu. Terpulang pada anda saja. Jangan sampai malam raya cikgu datang rumah mengajar anda semua. Nak macam tu ke? Cikgu dah bagi semua sekali kat sini dah. Okay. Ya, cikgu. Saya menantikan je cikgu tanya soalan kepada mereka ni, cikgu. Oh, ya ke? Nanti kita tengok. Okey, kemudian kertas 2 di bahagian B, kita ada soalan analisa skor. Analisa skor ni, apa yang kita belajar kat sini. Sebelum ni ada elemen irama, melodi, harmoni dan terminologi muzik. Digabungkan, dibagi skor, suruh pelajar komen tentang skor tu. Elemen irama, melodi, harmoni dan sebagainya. Kemudian kita ada penghasilan muzik. Okey, cikgu nak terangkan. Mesti pelajar rasa, aduh takutnya cikgu nak cipta. Saya tak pandai nak cipta. Takkan cipta corak irama sepanjang 8 bar. Corak irama mudah saja sepanjang 8 bar. Dah 2 tahun belajar 8 bar, apa tak boleh buat ke? Dalam meter 2-4, 3-4 dan 4-4. Itu saja. 8 bar. Takkan tak boleh buat. Ini untuk 10 markah untuk bahagian B. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Untuk ciptaan, untuk soalan nombor 5. Mahirkan ciptaan corak irama, cipta melodi mudah. Sekurang-kurang 8 bar sahaja sehingga 3 sharp, 3 flat dalam meter 2-4, 3-4, 4-4. Lagi satu je nak beritahu. Hanya clef treble saja. Tak perlu fikir clef bass ke apa. Ini saja. Kemudian pada analisa, pelajar kena tahulah bertangga, melompat dan mendatak. Okey, nanti kata print screen Screenshot. Tak kerti apa. Salah-salah pula lah. Okey cikgu. Yang pentingnya harap-harap nota semua ni bermakna pada semua, boleh digunakan. Cikgu, maksudnya bila cikgu cakap cipta corak irama, diorang kena buat satu irama yang baru. Corak irama ni. Corak irama yang barulah. Katakanlah dalam meter 4-4, yang pentingnya dalam satu bar tu sama dengan
nilai dia sama dengan 4-4, insyaAllah kita akan betul lah maksudnya dia punya jawapan dia. Okey, maksudnya diorang bukanlah kena buat satu full song baru. Bukan itu mahir sangat. Kan mestilah itu. Kita sekolah ni cuma kita perlu mahir bahasa asas dia. Faham. I see. Kadang-kadang pelajar takut macam manalah nak asingkan kan. Nak asingkan muzik. Okey. Seterusnya kita pergi pada tajuk tingkatan 4 lah. Okey, itu berkenaan dengan pitch. So kalau kita tengok sejarah tingkatan 1 kita dah belajar treble clef daripada C ke A, dan kita juga belajar bass clef. Kita belajar tingkatan 3 semua sekali 2 garis leger dalam bass clef, dalam treble clef. So tingkatan 4 kita belajar garis leger sehingga 2 dalam bass clef sehingga 2 garis leger. So kita tengok kat sinilah. Ini sekiranya dalam urutan lah. Okey. Ni form 3 dah belajar. Okey, ini yang form 4 bass clef 2 garis leger. Ingat ni. Okey. Sebelum cikgu bagi soalan, cikgu nak bagi tips. Okey, macam manakah cara nak mengingat? Okey, cikgu bagi formula lah. Sebenarnya semua cikgu dekat mana-mana pun ada formula yang tersendiri. Untuk memudahkan murid-murid semua. Tapi kat sini cikgu kongsikan apa yang cikgu buat lah. Alright. So biasanya kalau clef treble ni kita dah biasa dengan formula emak gosok baju dengan fab. Kalau dekat dia ada garisan, ada ruang macam Ain sebut tadi kan dalam video. Kalau dekat ruang kan kita macam tangan kita. Ini emak gosok baju dengan fab. Kalau emak kat sini gosok baju dengan fab. Jadi kita tahu kalau note kat sini note apa? Emak gosok baju dengan. Pandainya betul lah. Betul cikgu. Memang lah. Kalau boleh buat, adik-adik boleh buat. Okay. Kalau dekat ruang FACE, ingat muka kan? Okey, cikgu sekali. Kalau kat sini apa nama emak. dia? Allah, macam mana? Mana sini? Kalau ruang. Oh, kat sini? Ruang. Ruang, itu cikgu. Saya nampak kat situ. Apa dia beritahu lama ni? Tolong Abang Mal lah. Hani. Apa dia? Tolong Abang Mal. Kalau nak pada kat sini apa nama dia? Ada nampak dah kat situ. Ya? Apa dia Hani? Apa Hani? On mic Hani. Mana dia? Kalau nak pada ruang yang pertama. Pada ruang yang pertama. Ruang pada pertama. Ya. Yang bawah yes. Betul. F. Dah ada dekat situ. Nanti kita bagi soalan yang sebenar ya. Okey, kita tengok. So, menggunakan formula yang biasanya cikgu akan perkenalkan pada tingkatan 1. So, kita menggunakan formula yang sedia ada. Kita recycle. Oh, yang ini tadi apa Hani kata tadi cikgu? FACE, face. Kat sini emak gosok baju dengan fab tu kan? Okey, tak apa. Kita tengok. Sebab kat form 4 nanti kita belajar bass clef. Okey, ni formula dia. Okey. Okey, satu lagi cikgu bagi formula ya. Ini clef treble. Kita memang ingat emak gosok baju dengan fab. Tiba-tiba ada note pada garis leger. Satu pada garisan, satu ada garisan, ada 2 kat sini garis leger. So, kalau tengok kat sini ada berapa penambahan dekat atas dia? Ada berapa semua? 2 kan? Okey. Kita recycle balik formula F dengan E. Kita dah tahu kalau F, formula yang start dengan F apa dia? Formula yang start dengan F? Face kan? Face. Kita sambung je formula ni FACE. Dapat tak? Kalau kat sini start daripada E, formula dia kita sambung je 2 ke atas. Jadi dia apa dia? E dengan G. E dengan G. So, tips dia untuk treble, just sambung 2 saja note dekat atas dia formula dia. Dan dekat bawah 2 lagi. 2 campur 2, 4 kan? Okey. So, menggunakan formula yang asal, tambah 2 ke atas dan tambah 2 ke bawah untuk menyelesaikan masalah mengenal nama pitch sehingga 2 garis leger. Sebab ini keperluan SPM. Kalau murid tak faham, tak hafal ni, ini akan menjadi masalah pada semua. Alright. Cikgu. Cikgu. Allah ya. Boleh kita berehat dulu. Okey, cikgu laju ke? Cikgu tak laju. Tapi kita nak rehat dulu. Boleh ke Okey, cikgu pun dah rehat juga. Okey, kepada anda semua. Kenapa saya cakap macam ni pun saya tak tahu. Kita nak berhenti rehat selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Oh, hoi. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik. Hani, besar sangat muka kau kat sini. Okey, kalau anda semua nak tahu kan, sebenarnya Hani Nabila ni, Hani, dengarkan suara saya? Ya. Dengar kata awak ni peminat nombor 1 Sufian Suhaimi, betul ke? Hello? Dia selalu nyanyi lah. Dia selalu nyanyi lagu terakhir. Okey, boleh tak? Sebab cikgu dia mengidam. Dah kenapa cikgu mengidam? Lagu kenangan ke? Cikgu teringin nak dengar awak menyanyi lagu apa terakhir apa cikgu? Ikutlah apa yang nak nyanyi. Boleh ke Hani sikit? Boleh. Okey. 1, 2, 3. Let's go. Boleh nyanyi Sedang ku menatapi mata ayumu menangis sedih. Itu je lah. Alah. Tak puas dengar kan? Alah, tak puas dengar cikgu. Okey, kita bagi tepukanlah sikit untuk Hani, kawan-kawan yang lain. Wah, terbaiklah ni. Okey, cikgu macam mana? Dah lepas dah mengidam? Okeylah tu. Dia lepaskan kerinduan cikgu kepada anak-anak muridnya. Okey cikgu, jom kita sambung balik dengan kelas kita bagi pendidikan muzik. Let's go. Okey. So, jadi tadi cikgu dah beritahu menggunakan formula emak gosok baju dengan fat, kita recycle je. Yep. Kalau kelas treble, 2 di atas kita sambung formula ni 2 ke atas dan yang ni 2 ke bawah. Okey, macam mana nak tahu note sebelum? Kita tengok kat sini. Sebelum F apa dia? Sebelum F apa dia? Tu D cikgu. Nampak tak? Dia D. Mana? F kalau tu Fuad. datang ada cabaran kat sini, satu ni yang tak ada dalam formula. So ini adalah note D. So note D. Yang ni sebelum D? Sebelum dia apa kawan-kawan? Sebelum dia apa dia? Ni siapa yang nama SPM ni? Saya ke anda semua ni? Pusing je macam ni. Sebelum D. B kan? Baju. So kat sini B. So recycle balik je. Kesimpulannya recycle semula apa yang ada. So sekarang cikgu nak kongsikan bagaimana nak recycle dekat clef bass. Clef treble dengan bass, selalunya treble dengan bass ni yang mana lagi rendah bunyi dia? Alat muzik yang mana? Alat muzik yang rendah. Idlan. Idlan. Tak dengar bass. lagi ya? Clef bass. Kalau bass biasanya digunakan oleh alat muzik yang rendah bunyi dia. Jadi formula emak gosok baju dengan fabric masih lagi tetap dekat ruang, tetapi sebab dia rendah, kita turunkan formula ni satu step ke bawah. Kita turunkan formula kan kat start kat sini. Okay? Kita turunkan satu step ke bawah. Jadi tak payah nak guna formula lain. Just menggunakan formula yang sama. So, emak gosok baju. Tetapi untuk clef bass, nampak kat sini. Ketiga kat atas, satu kat bawah ni. Jadi 4. So, kena ingat 3 lagi formula. So, ini sambung sahaja formula. Bermula dengan F, apa formula dia? F apa formula dia? Sambungan dia? Face. So sambung je. Note pada garisan selepas F ni kan tak ada dah habis dah formula ni. Sambungnya A, kemudian ada lagi note pada garisan. Sambung C, pada ada 2 garisan sambung E. Okey. Atas C apa lagi cikgu? Kalau atas C apa dia? Lepas E gunakan recycle balik formula. Recycle balik formula ni. Kalau habis dah F, A, C, E, face dah cukup. Formula E, apa dia? Kalau formula start dengan E, katakanlah, tiba-tiba je, ada kawan nak bagi cabaran. 3 pula garis ledger. Jangan takut. Recycle je formula ni. So, jadi jawapan dia apa? G. Kalau ada 3 garis. Kalau ada 3 garis, note pada garisan, so dia akan jadi recycle, jadi akan G. Itu soalan yang saya sangkut waktu SPM dulu saya cikgu. Tak apa, boleh buat. Okay. Alright. So, sekarang ni cikgu nak kongsikan kongsikan apa bentuk soalan aras yang mudah. Okey. Mari kita mulakan. Berdasarkan formula tadi, mungkin boleh gunakan formula sendiri. Namakan setiap note. Note ni ada note pada garis ledger. Namakan setiap note. Cikgu bagi 1 minit daripada sekarang. Sampai 1 minit kita menantikan jawapan daripada student. Cikgu, nyanyilah sikit cikgu. Allah, janganlah. Cikgu suka siapa-siapa cikgu punya idola penyanyi cikgu? Allah, janganlah macam tu. Siapa cikgu? Kan cikgu dah cakap. Cikgu mesti minat Justin Bieber kan?
ada kemahirannya itu sendiri. Oh, okey. Dia simpan suara dia. Okey. Okey. Okey, kita nantikan ya. Okey. Siapa yang dah boleh jawab? Apakah nama note yang pertama? Okey, kita tanya Ulfa. Ulfa. Ulfa, apakah nama note yang pertama? Note pada garisan ke ruang? Yang pertama D. Note pada garisan ke ruang? D. Ya. Garisan pertama ke Garisan ke ruang? D. D. Okey, betul. Note ni Garisan pertama D. Okey, D. Okey, seterusnya ni kena tahu D. Seterusnya Fakro. Note yang kedua, apa nama dia? Kita ada Fakro Bieber. Note A. Ruang ke garisan note ni? Pada ruang ke garisan? Ruang. Ruang. So, apa nama note dia? Note A. A. So, kita ada F formula guna daripada bawah. F, A. So, dia jadi A dekat sini. So, seterusnya. Next. Note yang ketiga. Siapa nak jawab? Aini. Aini, note yang ketiga. Garis ledger tu. C. C. Okey. So, jawapannya adalah C. Yang ini straightforward. Satu jawapan betul akan dapat satu markah. Ini ialah soalan macam aras mudah. Kalau dapat soalan ni mungkin boleh pelajar tersenyum lah. Nanti cikgu akan kongsikan soalan yang sedikit susah dan paling susah untuk cabaran namakan note pada kelas base. Yang terakhir sekali. Tu Idlan angkat tangan. Saya nampak. Yes, Lan. Saya nampak Idlan angkat tangan. C. Kita tengok betul ke jawapan Lan ni? Dia kata apa? C. Oh, betul. C. Hebat itulah. Lan. Bila jawapan, satu jawapan tu, satu markah. Okay, kita tengok pula pada soalan page aras kedua. Ya, yang itu sedikit susah. Sedikit susah cikgu Sedikit susah. Dia banyak, sedikit ada cabaran yang perlu dilalui lah. Yang penting cikgu jangan tanya, cikgu jangan tanya kepada host lah. Tak ada. Kan terkebir saya nak jawab cikgu. Note C pada ruang tapi guna nilai note semi-brief. Oh, semi-brief. Note F pada garisan mungkin boleh jawab, tapi kalau kantor kat sini ataupun tak boleh jawab, cross check bertitik, kat sini ada 4 markah. Maknanya setiap soalan menyumbang kepada 2 markah. So, kena berhati-hati. So, siapa boleh jawab untuk soalan yang pertama? Okey, boleh akadkan kad, boleh tulis dekat kertas. Okey, tulis kat kertas. Note C ambil kertas. pada ruang. Dan tulis. Kalau tak ada kertas, boleh pakai langsir kat belakang tu, Idlan. Kat mana note C? Okey, kat Note C sini. ada dekat mana? C pada garisan pun ada 3 kemungkinan C dekat soalan sini. Inilah yang akan menentukan sama ada kalau anda semua dapat duit raya ke tak daripada cikgu. Tulis jawapan. Yes, Azim. Yang pertama, yang C semi brief tu dekat ruangan kedua. Okey, ruangan kedua. Tu yang kedua tu note F tu dekat garisan yang keempat. Oh no, apa tu tunjukkan macam mana? Besarkan sikit. Okey, betul. Okey, so jawapan dia kita tengok balik. Okey, jawapan dia sepatutnya ialah dia nak pada ruang, so tulis C pada ruang. So menggunakan note semi brief. Okey, betul. Yang ini akan dapat 2 markah. Satu markah untuk note betul, satu markah lagi nilai note dia betul. Ini juga C. Tetapi mengapa salah? Kenapa salah? Siapa boleh? Fakro, mengapa salah? Mengapa salah kalau pelajar? Ini betul jawapan dia C. Ini pun C. Tapi mengapa cikgu pangkah jawapan dia salah? Dia baris. Sebab tu dekat garisan. Yes, sebab dia nak note pada ruang, bukannya pada garisan. So, calon SPM perlu berhati-hati. Baca soalan betul-betul nak pada ruang ataupun pada garisan. Okey, kita tengok pula yang kedua. Siapa dah buat tadi? Yang dua. Kita tengok balik. Okey, yang kedua, siapa yang dah buat? Yang kedua? Siapa volunteer nak jawab boleh angkat tangan. Sebab. Ya, Ulfa. Okey, Ulfa. Ulfa? Yang kedua, Ulfa. Siti Ulfa. Tiba-tiba lupa pula. Siti dengar ke suara kami berdua di studio ini? Apa jawapan dia, Ulfa? Okey, kat mana? Note F. Pada garisan ke pada ruang kat sini? Pada soalan ni. Dengar ke? Dengar ke? Ulfa tak dengar? Okey, siapa-siapa? Okey, siapa-siapa boleh angkat tangan untuk tolong Ulfa.
Yes, F Azim. dekat garisan. F kat dekat garisan. garisan. Okey, boleh angkat jawapan. Dah tulis jawapan ke? Aini Siapa tunjuk tadi? Azim lagi. Nampaknya ada Azim seorang. Okey, kita bagi Aini. Tu Aini. Aini, yes. Nampak tak ni? Nampak tak? Dekat sikit. Okey. Dekat Okey. awak F, okey. macam tu. Ya. Okey. Kita tengok jawapan dia kat sini. So, jawapan dia betul. Apa yang Aini tulis tadi. Ya. So, note dia pada garisan dan dia menggunakan crochet ada titik. So, betul 2 markah. Kat sini pun crochet bertitik juga. Mengapa salah? Mengapa salah? Ni pun huruf F juga. Sebab dia dekat ruangan. Dekat Sebab ruang. soalan nak pada garisan. Garisan. So kalau jawab pada ruang, dia akan salah. So ini adalah cabaran kedua dan cikgu akan tunjuk cabaran yang ketiga soalan pitch. Ini memang kena berfikir. Dia bagi pada clef bass, suruh tulis sama, note yang sama pada clef yang berbeza. Ini you all kena, maksudnya you all kena ingat kalau C tengah adalah ini sama C tengah untuk bass dan juga treble. Kalau kurang tu, you all kena kira sendiri macam mana nak buat. Okay, ini cikgu nak bagi pendedahan bahawa ada juga soalan jenis macam ini. Jangan terperanjat calon SPM. Okay, so dia ada juga soalan jenis macam ni. So, apa jawapan dia? Siapa nak join tu? Siapa nak join tu? Oh, Ulfa. Ulfa is back, guys. Ulfa tertinggal tadi ya. Ulfa. Hujan ke? Awak minat K-pop? K-pop ke, Ulfa? Yang minat K-pop siapa kat sini? Ulfa? Oh, mungkin Lan tu comel. masalah teknikal. Yang menari tu jangan tak tahu. Mana? Yang menari? Itu Lan? Tu Lan tu. Oh, Lan. Oh, menari. Okay, siapa tahu. Yang lain sebentar kita tunggu. Okey. Siapa boleh jawab untuk soalan ini? So, kat mana? Kalau C tengah, dia dekat bawah. So, sekarang ni note apa? Kenapa C dulu? Ni note apa? B. Ya, note B. So, kalau C sini, kalau B dekat mana? Bawah dia. Bawah dia. Dekat, so, jawapan dia... Dekat ruang. Kita tengok balik. Jawapan dia turun ke bawah je. Yang penting kena tahu C tengah kat mana. Okay? Alright. Kalau C tengah, kalau dekat base, kalau C tengah dekat sini, dekat base kat mana? Kedudukan C tengah. Garis meja yang atas. Yes. Tengah kalau dekat base ialah dekat sini. So, ini yang kena hafal. Kalau kes soalan macam ni, ini kena hafal. Kalau soalan tu dapat B, so kita turunkan satu step ke bawah. Yang penting, itulah dia. Ada 3 bentuk soalan berkenaan dengan pitch. Ada satu lagi tetapi dalam analisa skor iaitu kena pasti pitch paling tinggi dan paling rendah tetapi tidak akan berlaku pada clef bass lah, hanya akan berlaku pada clef treble. Cikgu tak tunjuk kat sini sebab melibatkan skor yang panjang. Alright, kita pergi kepada skill pula iaitu yang kedua. Okey, skill seperti yang cikgu cakap. Okey, skill ni cikgu akan kongsikan pada petang ini apa yang cikgu buat. Okey, formula lah, cikgu bagi formula. So, apa yang pentingnya calon-calon Apa yang penting? Kerja sama tak ada. Apa yang penting lagi sekali, cikgu? Ini bukan wonderpad. Kerja sama, cikgu. Okey, cikgu. Berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi kan cikgu nak ajar kita iaitu aspek melodi skill. Apa yang dimaksudkan skill itu? Cikgu, jom kita sambung balik. So, cikgu nak beri penekanan sekali lagi. Skill ni sangat penting untuk calon-calon SPM hafal formula yang cikgu akan kongsikan sekejap lagi. Sebab skill ni, pertama sekali pelajar kena ingat bahawa kalau dulu 5 flat, 5 sharp, sekarang ni pelajar kena hafal sehingga 5 sharp, 5 flat. Okey, 5 sharp, 5 flat dan juga minor harmonic sahaja. Bukan melodik, harmonik sahaja. So, ini perlu pelajar ingat walau apa pun terjadi. Sebab apa? Nak guna pada soalan melodi scale, nak guna pada soalan harmony, chord, primer dan nak guna dekat analisa skor. Begitu banyak tempat yang digunakan untuk soalan, untuk formula yang cikgu tunjukkan sekejap lagi. Okey,
Cikgu nak bagi kongsikan formula. Setiap macam cikgu nyatakan tadi, setiap cikgu mempunyai formula yang tersendiri. Pilih yang terbaik. Yang pentingnya dapat membantu pelajar mencapai yang terbaik untuk result SPM. So, cikgu nak ajar pelajar semua berkenaan dengan skill plus 5 untuk skill yang mempunyai tanda nada sharp. Tanda nada ni ialah inilah sharp yang terdapat pada sesuatu skill. So, tanda formula plus 5 ni, so kita akan bermula dengan kosong. Okey, bermula dengan kosong. Nak tutup tak boleh kan? Ya. Nak tutup. Nak tutup macam mana cikgu? Nak tutup tak boleh. Cikgu tutup TV cikgu. Cikgu tutup je TV tu. Alright, fine. Okey. Yang penting bermula berkosong. Okey, bila dapat kata soalan, okey buat dulu formula ni. Mula-mula kosong. So ingat, skill yang tak ada sharp, tak ada flat melibatkan atas ialah kalau cikgu lah, kita panggil skill apa kat sini? Skill apa? Cap ayam. Cap ayam. Kira supaya paling murah lah. Cap ayam. Okey, ingat. Cap ayam ni memang kosong, tak ada apa-apa. Tak payah main ki hitam. Ya, just main ki putih saja. Tak melibatkan ada sharp dan flat. So, skill cap ayam. Bila ingat cap ayam, cuba campur 5. Okey. Cuba campur 5. Okey, plus 5 ni mengapa? Kita nak tahu skill yang ada satu sharp. Okey, sekarang ni yang tak ada sharp ialah skill cap ayam. Yang ada satu sharp, cuba campur 5. Termasuk C. Jadi apa? G. C, D, E, F, G. So, dia jadi G major. Skill minor dia sama juga A campur 5. Dia jadi apa? E. E. A, B, C, D, E. Nampak tak? Sebab itulah jadi E. Okey, kita sambung sebab kita kena tahu siapa 3 cap, 3 flat sebab nak guna banyak tempat. Kita sambung G campur 5 cepat mungkin. D. Okey, kita tengok sini G ya. G 1 2 3 4 5 jadi D kan? D campur lagi 5 termasuk note tu sendiri. 1 2 3 4 sebab tu jadi A. So dari segi cikgu tuliskan sini. Dari segi tanda nada, kalau satu sharp, okey ini yang paling senang dan hafal. Kita buat ayat yang sikit catchy ya. Kalau satu sharp, fit. Kalau 2 sharp, fit curi. Kalau 3 sharp, fit curi guli. Okey, walau apa pun terjadi, mesti kalau ada satu sharp, kalau satu fit, kalau 2, kekalkan F, tapi tambah C, fit curi. Kalau 3, fit curi guli. Ataupun kalau suka sangat nak mengira, F campur 5 termasuk note sendiri. F, apa dia? F campur 5. F, G, A, B, C. 5, betul tak jadi C? Ini siapa yang gaji berkira? Kalau C, campur lagi 5. G. C, 2, 3, 4, 5. Sebab tu jadi G. So, ini ialah berkenaan dengan plus 5 ke depan dan plus 5 ke bawah untuk mencari skill major dan minor. Ya. Ya. Lepas tu, nak settle satu lagi, kita minor harmonic. Kita tengok note sebelum A. Apa dia? Okey. Sebelum cikgu lupa, kalau satu sharp ialah F, sebab apa G dengan E saja bukan G dengan E sharp? Sebab apa? Sebab apa? Idlan nak jawab Idlan? Ya, Lan. Dalam skill ni, apakah tanda nada yang terdapat dalam skill ni? F sharp. F sharp. Adakah ni terlibat dengan F sharp? Tak. Sebab itulah dia G biasa, E biasa. Hanya note F saja yang ada F sharp. Kalau 2 sharp, F dengan C, mengapa D dengan B? D major, B minor. Dia punya skill. Dia tak apa tu masuk sekali sebab tak ada D kat tanda nada tu. Tak terlibat dengan tanda nada ni kan. Yang note yang terlibat dengan sharp adalah F dengan C saja dalam skill D major dan B minor. Okey, sama juga yang ni. Dari F. Mengapa F ni F sharp? Yang lain semua biasa je. Mengapa pula F sharp ni? Mengapa F nada relatif minor dia F ni? Sebab terlibat dengan tanda nada. Sebab dalam skill ni ada terdapat tanda nada fi, curi, gigi dekat C guli dan C sharp ni ada kat apa tu? F sharp ni adalah ada kat sini. Okey. Inilah sekali lagi macam mana kita dapat skill major ni? Plus 5. Begitu juga daripada cap ayam ni kita plus 5. Kita dapat formula. Yang ni kalau nak ringkas, kalau 1 fit, kalau 2 fit curi, kalau 3 fit curi guli. Ini ayat tu. Tapi kalau suka sangat kira 5. F campur 5 dia jadi C. Okey, yang ini skill minor.
supaya murid-murid tak lupa scale minor melodik perlu dinaikkan note ke-7 setengah 1 semitone. So cara nak ingat dia scale minor ni, apakah note sebelum A? Apakah note sebelum A? G. G. Nampak tak kat sini ada G sharp? G. Okey. G. Note sebelum E? D. ED. Okey, E D. So kita naikkan 1 semitone dia jadi dia jadi apa? D sharp. D sharp. Gitu juga. D sharp. Sebelum B, note apa? A. A. Naikkan 1 semitone jadi? A sharp. A sharp. Yes. Okey, seterusnya F. Sebelum F ni apa? E. So naikkan 1 semitone. E sharp. So E sharp. kalau E sharp. note ke-7, kalau soalan tanya minor harmonic, so pelajar ingat ini note yang perlu dinaikkan 1 semitone. Ini note dia. Begitu juga dengan satu lagi formula ialah plus 4 ni ialah flat dengan sharp, yang mana tinggi, yang mana suara dia kurang. Antara apa cikgu? Flat dengan sharp. Flat dengan sharp. Mana suara lagi tinggi? Sharp cikgu. Sharp tinggi kan? Ya. Kalau flat Kalau lebih flat, rendah dia kan? flat je, cikgu. Maknanya tak sampai kan? Sebab itulah dia kena plus 4 je. Pandai. Sebab itulah dia kena plus 4 juga. Sama juga. Cikgu. Kita ingat scale cek ayam, kemudian kita buat, okey, yang ni pun ada formula juga kalau malah mengira. Kalau 1, bila. Kalau 2, bila Bila. not. Kalau 3, bila not ada. Bila and not ada. So kalau nak ingat, kalau gaji berkira-kira lah, plus 4, B campur 4. 1, 2, 3, 4. So dia jadi E kan kat situ, E flat. E flat campur 4, 1, 2, 3, 4 dia jadi A. Tu kalau siapa suka kira lah. Tapi kalau nak shortcut, kalau 1, bila. Kalau 2, bila and not. oh pandainya. Kalau 3, Bila and not. ada kat rumah kan? Bila nak. Okey, semuanya kelakar dia punya formula. Okey, so ingat itu. So kalau 1 flat, scale yang ada 1 flat, scale major yang ada 1 flat ialah kalau kita campur 4, C, D, E, F. So kita dapatlah kat sini F. Begitu juga scale relative minor dia, A campur 4. Dapat apa Fakrom? Dapat D. Betul. A campur 4 dapat Saja D. je. Baik, betul. A, B, C, D. Sebab itulah dapat D. So kita campur 4 sehingga 3 kali 3 scale 3 sharp, 3 flat. So penuhlah formula ni. Sama juga untuk scale flat ni. G sharp. Mengapa yang ni ada B flat? B flat. Mengapa ada B flat? Bukan B biasa? Sebab dalam scale tu ada tanda. Sebab terlibat dengan tanda nada. Okey, ramai sangat nak jawab. Okey, buat bersabar. Okey, buat bersabar. Okey, kita cakap sama-sama Kita buat choir. 1, 2, 3. Sebab ada dalam Dengan tanda tanda nada. nada. Ada dalam tanda nada. Sebab dia ada dalam ni, B flat. Yeah. Sebab itulah dia berjangkit, dia kena B flat. Okey, sama juga. Ni mengapa ada E flat? Tanda Mengapa? nada dia ada E flat. Sebab tanda nada dia ada E flat. Sebab tu kita letak E flat. Yang lain biasa. Okey, yang ini formula untuk minor harmonic supaya pelajar tak lupa sekiranya keluar soalan minor harmonic. Note sebelum A, Note sebelum A. apa dia? G. Sebab tu G ni naikkan 1 semitone. Note ni note ke-7. Ni note ke-7 dia naikkan 1 semitone. sharp. Jadi G sharp. D dinaikkan 1 semitone. Okey. Apakah note sebelum D? C. C. Dinaikkan 1 semitone. C sharp. Okey. Mungkin cikgu terlalu laju. Ulang balik perlahan kan blok video. Kalau pelajar yang rasa formula ni mudah, yang penting ingat kalau 1 flat bila, kalau 2 flat bila and not, kalau 3 flat bila and not ada. Ini adalah untuk tanda nada. Tanda nada ni macam virus lah. Bila ada tanda nada ni, semua note dalam scale tu mesti ada B flat walau apa pun terjadi. Dalam scale tu, katakanlah scale apa cikgu? So berdasarkan sini kita tahu kalau scale major dia apa dia? F major. Kalau relative minor dia? D. Mengapa ni? Apa maksud relative? Maknanya dia mempunyai tanda nada yang sama, tetapi apa dia yang berbeza kat situ? Tanda nada dua-dua ni ada tanda nada B flat. Apa yang berbeza? Apa yang berbeza? Yang ni bermula dengan note apa ni scale ni? F. Pandai. Mengapa abang yang pandai? Adik ni mengapa tak pandai ni? Cikgu, kan saya ada master dalam pendidikan muzik. Tak lupa pula Okey, mengapa yang ni? Yang ni yang satu flat ialah relative minor dia ialah D. Okey, ini nak ikut minor harmonic. Okey.
ketutupan masa. Cikgu, mungkin cikgu boleh buat rumusan cikgu untuk pendidikan muzik kita pada petang ini. Alright, cikgu, yang penting satu lagi cikgu nak ingatkan, kalau soalan tanya tanpa sebelah kanan clef, pastikan tanda nada di sebelah kanan clef. Kalau kalau dengan sebelah kanan clef, kalau tanpa dia kelas, semua kena letak tanda nada di sebelah kiri note. Kiri note tanpa tanda nada. Dengan tanda nada sebelah kanan note. Sorry. Alright. Cikgu rasa itu saja. Minta maaf kalau terlebih Baik, masa. cikgu, mungkin cikgu nak bagi rumusan, orang kata nak buat ringkasan lah apa yang kita belajar pada petang ini secara ringkas, cikgu. Silakan. Inilah bentuk soalan dia. Macam mana dapat 2 markah. Satu susunan not betul, 1 markah. Letak kalau tanpa sebelah kiri note, 1 markah. Dan sebagainya lah cikgu. Contoh soal. Alright, jadi kepada anda semua mungkin yang terlepas, jangan risau. Nanti korang boleh tengok dekat YouTube Didik TV, dekat situ segala ilmu yang cikgu kongsikan ada dekat situ. Cikgu, terima kasih banyak cikgu. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih banyak kepada SMK Bandar Baru Sentul. Dan insya-Allah nanti main satu lagu angklung, okey, untuk Didik TV. Cantik. Alright, kepada anda semua kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Kalau ada salah dan silap, Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM